So, ketakutan itu sudah perlahan-lahan ditanamkan di Arab Saudi dan dibawa balik kemudiannya di Sumatera contohnya kan, tentang Wahabi. Akhirnya bila Imam Bonjol memulakan gerakan untuk menentang amalan-amalan ini, nah sekali lagi diberikan label pada puak ini pula. Okey. Tetapi di Sumatera yang bersebelahan dengan tanah Melayu, Sumatera, ketika itu sudah ada gerakan-gerakan penentangan terhadap penjajah. Ya, jadi dia travel dari Arab Saudi ke India, ke Sumatera, baru dia masuk ke tanah Melayu. Ya, tanah Melayu ni last sekali. Ya, travelling of Wahhabism tadi itu, derogatory term tadi itu. Di sana berlakunya satu perang yang kalau biasa pernah dengar perang Padri namanya. Perang Padri yang digerakkan oleh Imam Bonjol. Imam Bonjol seorang ulama di sana yang menentang apa sebenarnya, menentang ini antara golongan adat dengan golongan ini revivalist Islam ini mengatakan bahawa golongan adat tadi banyak buat benda-benda yang syirik. Mereka biasa berlaga ayam, opium smoking, candu. Candu itu menjadi satu benda yang biasa dalam masyarakat Islam di Sumatera itu. Kemudian minum tuak. Jadi gerakan Padri tadi oleh Imam Bonjol melihat perkara ini perlu ditentang dan tidak ada kena-mengena langsung Imam Bonjol ini dengan gerakan Wahhabism. Gerakan Wahhabism tak ada kena-mengena langsung. Tetapi mereka ini dilabel sebagai golongan yang pemecah belah umat Islam. Hanyalah kemudiannya pada penghujungnya lebih kurang tahun 1847 dia bermula lebih kurang antara ujung abad ke-18 hinggalah pertengahan abad ke-19. Hanya kemudiannya Belanda waktu itu di sana ialah Belanda. Ya, Belanda campur tangan untuk membantu golongan yang diperangi oleh Imam Bonjol tadi. Tetapi yang bagusnya akhirnya golongan adat tadi bergabung dengan Imam Bonjol, golongan Padri ini untuk menentang semula Belanda. Ya, untuk menentang semula Belanda sebab akhirnya Imam Bonjol berjaya memujuk dan memberikan keyakinan kepada golongan adat tadi itu bahawa musuh kita sebenarnya bukan kita sesama umat Islam tetapi golongan penjajah ini. Okey, golongan penjajah. Maka berlakulah satu gerakan yang baru untuk menentang Belanda pula, ya, Belanda. Walaupun Imam Bonjol pernah menulis kemudiannya bahawa beliau pada hujung-hujung hayatnya menulis satu dokumen mengatakan bahawa penyesalan beliau terhadap perbuatan menyerang umat Islam dan menyebabkan kematian. Tetapi Imam Bonjol tidak pernah menyatakan bahawa penyesalan itu kerana menegakkan agama ataupun melawan amalan-amalan yang khurafat, amalan-amalan yang salah tadi itu, bukan. Tapi kerana berlakunya pembunuhan dan kematian umat Islam disebabkan kemarahan, akhirnya menyebabkan umat Islam bertempur sama sendiri. Sedangkan musuh utama bukannya umat Islam tetapi adalah Belanda. Baik. Ini ada seorang sarjana yang menulis berkaitan dengan ini. Saya kata bahawa peranan sarjana-sarjana luar khususnya yang kita sebut sebagai orientalis. Orientalis ialah golongan sarjana bijak pandai luar yang mengkaji tentang keadaan Muslim ataupun orang timur sini, itulah orientalis. Ini ada seorang tulis, Christine Dobbin nama dia. Dialah dia kata akhirnya mereka lah golongan penjajah inilah kemudiannya mula untuk mengajar term Wahabi ini. Mengajar. Christine Dobbin itu dia kata yang mengatakan doktrin Wahabi ini dibawa oleh golongan ini. Ini kerja golongan kolonial. Sebab mereka mempunyai media. Bukannya dibawa oleh golongan ulama, tapi golongan ulama sudah mengenali golongan ulama, golongan umat Islam pada waktu itu perlahan-lahan sudah mengenali Wahabi dan biasa dengar perkataan itu sebab mereka pernah pergi ke Mekah. Dan pulang dan pernah dengar, okey, kalau pergi ke Mekah kita kena berjaga-jaga dengan puak Wahabi, dari Najd akan menyerang bila-bila. Masa akan menyerang Kaabah, menyerang Madinah, menyerang makam Nabi. Menyerang makam Nabi. So ketakutan itu sudah perlahan-lahan ditanamkan di Arab Saudi dan dibawa balik kemudiannya di Sumatera contohnya kan, tentang Wahabi. Akhirnya bila Imam Bonjol memulakan gerakan untuk menentang amalan-amalan ini, nah sekali lagi diberikan label pada puak ini pula.
Wahabi yang di Arab Saudi tadi sekarang ini sudah berjangkit di Sumatera. Itu menyebabkan orang Islam bangkit kemudian menentang pula buah ini yang dilabel sebagai Wahabi. Sedangkan mereka ini tidak ada kena-mengena langsung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ataupun pernah membaca kitab utama Syekh Muhammad Abdul Wahab, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini adalah kitab utama Syekh Muhammad Abdul Wahab. Saya pernah jumpa dan selak-selak lah kitab ni waktu saya di Sydney dulu. Cuma saya rasa macam satu kekesalan sebab saya tak beli buku itu. Saya jumpa di satu kedai buku Kitabut Tauhid dan saya selak-selak saya baca secara sepintas lalu. Cuma satu penyesalan yang sampai hari ni saya rasa macam kenapalah aku tak beli kitab itu. Tak besar mana lah.